Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Johor Darul Takzim menentang KL City, yang mana Johor Darul Takzim menang 2-1 hasil jaringan daripada Nazmi Faiz dan juga satu unggul daripada pemain KL City, manakala gol KL City dijaringkan oleh Izrin. Okey, pada perlawanan ni boleh saya katakan pasukan Johor Darul Takzim bermain dengan terlalu pasif dan juga tidak terlalu ofensif. Bahkan JDT juga tidak banyak menyerang, sebaliknya lebih bermain dengan tempo yang agak perlahan dan membiarkan KL City untuk menguasai bahagian tengah dan juga mereka juga bertahan. Jadi boleh dikatakan game yang sangat-sangat santai dan juga game yang sangat-sangat relax. Mungkin disebabkan mereka dah juara, mereka tak mau nak all out, mereka just main for fun sahaja pada perlawanan semalam. Okey, kita masuk dalam ulasan perlawanan. Apa yang saya suka tentang Johor Darul Takzim pada perlawanan semalam? Yang pertama, apa yang saya suka tentang Johor Darul Takzim adalah mengenai gol daripada Nazmi Faiz, yang mana memang satu hantaran yang sangat-sangat cantik daripada Shane Lowry. Daripada bahagian pertahanan dia buat long passing, dan larian yang dilakukan oleh Nazmi Faiz adalah satu larian yang sangat bijak apabila beliau membuat larian lencongan untuk mengelak perangkap offside yang dibuat oleh pemain pertahanan KL City pada perlawanan semalam. Bahkan first touch daripada Nazmi Faiz memang sangat-sangat lawa, dan finishing yang dilakukan memang sangat-sangat on point. Boleh saya katakan itu adalah satu gol yang sangat menarik bagi pasukan Johor Darul Takzim. Hantaran yang sangat-sangat tepat, larian yang on time berjaya mengelak offside, dan juga first touch serta finishing daripada Nazmi Faiz marvelous, and boleh saya katakan world class goal lah gol tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang saya suka tentang Johor Darul Takzim adalah apabila pertukaran pemain dengan membawa masuk Safiq Rahim menggantikan Syafiq Ahmad, yang mana dengan masuknya Safiq Rahim pada perlawanan semalam, barulah nampak bahagian tengah JDT ni sedikit hidup, dan beliau berjaya untuk menyebabkan pemain KL City menjaringkan unggul pada perlawanan semalam. Jadi boleh saya katakan memang Syafiq Ahmad ni masih lagi bertaraf boleh dikatakan midfield yang terbaik yang Malaysia ada buat masa sekarang lah. And salah satu dia, kita tengok hantaran yang cuba dilakukan tu memang lencong elok. Kalau pemain KL City tu biak, dia tak tepih, memang sampai dekat kaki backson. Memang satu hantaran yang sangat-sangat lawa, boleh saya katakan vision yang lawa, quality passing yang sangat lawa. Jadi itu yang saya suka tentang Johor Darul Takzim yang kedua. Okey, itu sahajalah yang saya suka pada perlawanan semalam. Okey, kita masuk kepada kelemahan Johor Darul Takzim. Kelemahan Johor Darul Takzim pada perlawanan semalam boleh saya katakan terletak di bahagian sayap mereka, iaitu Safawi Rashid dan juga Syafiq Ahmad sedikit tidak berfungsi ataupun sedikit beraksi di bawah par lah. Mereka tak beraksi di atas momentum yang sebenar. Mereka seakan-akan kehilangan rentak. Mungkin dah last game jadi mereka main santai. Mereka tak mau cedera macam Leandro, cedera awal perlawanan dan sebagainya. Jadi mereka main santai. Okey, tetapi apa yang paling saya nampak ketara adalah corak permainan Syafiq Ahmad, yang mana Syafiq Ahmad semalam diletak bermain sebagai bahagian pemain sayap kiri. Tetapi peranan Syafiq Ahmad pada perlawanan semalam, beliau terlalu turun dan bermain dengan sangat-sangat deep dan juga dalam satu kawasan yang sangat-sangat kecil, yang mana beliau tak memfokuskan kepada bahagian sayap sangat. Selebihnya Syafiq Ahmad banyak berlega di bahagian tengah dan juga mengecilkan skop di bahagian tengah. Jadi Syafiq Ahmad memfokuskan di bahagian tengah. Jadi JDT memang tak attack langsung di bahagian sayap, terutamanya di bahagian belah kiri. Jadi menyebabkan JDT hanya bermain di kawasan tengah, di bahagian middle area. Apabila mereka dapat bola, mereka akan terus lambungkan bola dalam kotak penalti bagi mencari backson ataupun bahagian Naksu Insar dan sebagainya lah. Jadi corak perubahan JDT tu berubah disebabkan Syafiq Ahmad lebih memfokuskan kepada bahagian midfield, bukannya berada di bahagian wide angle ataupun bermain di bahagian sayap. Itu yang pertama, kelemahan Johor Darul Takzim. Kelemahan yang kedua adalah mengenai set piece. Untuk season ni boleh saya katakan set piece Johor Darul Takzim, sama ada free kick, corner kick, free kick jauh ke dekat ke, corner kick dan sebagainya, memang mereka gagal untuk memanfaatkan peluang daripada segala set piece yang mereka dapat. Yang mana mereka buat season ni boleh saya katakan gol daripada set piece memang sangat-sangat sikit lah Johor Darul Takzim buat.
Jadi itu pun termasuk daripada kelemahan lah untuk pasukan Johor Darul Takzim, yang mana pada season ni boleh dikatakan kebanyakan gol yang mereka jaringkan memang semuanya supply bola kepada Beksen, lalu Beksen jaringkan gol. Semuanya masih lagi berlega-lega dalam kotak penalti. Tak ada gol yang menarik daripada luar kotak penalti. Bukan tak ada, jarang berlaku. Jadi benda tu memang perlu diperbaiki. Yang ketiga, pertahanan Johor Darul Takzim semalam boleh dikatakan Mauricio terlalu bermain dengan ganas jugalah. Sepatutnya semalam Mauricio boleh kena red card lah. Akan tetapi nasib baiklah pengadil tak bagi dia kad kuning yang kedua, dan beliau bermain dengan boleh katakan agak agresif pada perlawanan semalam, walaupun dah menang liga main kukul dah lah. Itu kelemahan Johor Darul Takzim paling ketara. Dan yang keempat, kelemahan yang terakhir adalah mengenai Beksen. Pada perlawanan semalam Beksen pun kurang hidup. Sebab apa? Sebab bahagian tengah Johor Darul Takzim tak berapa nak hidup. Jadi Beksen terpaksa bermain untuk turun deep ke bawah, yang mana beliau sampai kat bahagian tengah dia kena minta bola Jadi memang corak permainan Johor Darul Takzim semalam memang agak pasif. Memang boleh dikatakan tempo yang rendah, intensity yang rendah. Mereka tak lajukan pun game walaupun tukar beberapa player dan sebagainya. Sebaliknya mereka bermain dengan keadaan yang tempo yang sederhana lah, boleh katakan santai dan slow. Slow and steady orang kata. Okey, kita masuk untuk pasukan KL City. Untuk pasukan KL City, apa yang boleh saya puji adalah mengenai gol mereka juga, iaitu gol corner kick, yang mana mereka set piece yang sangat-sangat lawa. Saya ada baca satu artikel yang mana Boyan Hodak memang waktu training beliau menekankan untuk melakukan set piece daripada corner kick sebegitu. Berbagai cara dia buat untuk mencari gol daripada corner kick. Dan kita boleh lihat untuk percubaan pertama KL City dapat corner pada perlawanan semalam, mereka cuba nak buat macam tu juga tetapi gagal. Dan percubaan yang kedua memang sangat-sangat lawa. Safid Salih passing dekat Roman Morales, kat Akram Mahinan back heel, Izrin Pisambung. Memang corner kick yang sangat-sangat lawa lah, boleh saya katakan, pada perlawanan semalam. Itu yang pertama yang saya suka tentang pasukan KL City. Yang kedua yang saya suka tentang pasukan KL City adalah bagaimana mereka mematikan bahagian tengah Johor Darul Takzim, iaitu mereka meletak dua double pivot, Kenny Parash dan juga Akram Mahinan, yang mana kedua-dua player ni mampu untuk meneutralkan dan juga mematikan bahagian tengah Johor Darul Takzim daripada melakukan serangan. Kita boleh tengok bagaimana Akram punya work rate, Kenny Parash punya work rate dalam melakukan pressing. Mereka pressure, mereka memberi tekanan kepada pemain-pemain JDT di bahagian tengah sehingga pemain-pemain JDT hilang bola. Dan mereka juga cepat untuk recover balik mereka punya tempat, dan mereka banyak melakukan intercept yang penting di bahagian tengah. Itu yang boleh saya pujilah untuk bahagian tengah pasukan KL City. Kelemahan pasukan KL City pada perlawanan semalam boleh saya katakan mereka masih lagi tercari-cari rentak lah untuk menyerang JDT. Walaupun mereka tak nampak bermain dengan bertahan sangat, mereka nampak open juga game. Akan tetapi apabila masuk di kawasan menyerang pasukan Johor Darul Takzim ataupun final third pasukan Johor Darul Takzim, mereka seakan-akan buntu. Mereka nak buat apa? Sebab mereka guna penyerang Safi Salih. Safi Salih punya first touch dan juga second touch memang agak ke laut lah kan. Jadi boleh saya katakan corak KL City tu dah ada, dah nampak mereka boleh penetrate JDT, mereka boleh cemerlang lah mereka main kan. Tetapi mereka punya target man ataupun striker mereka tu tak mampu nak memberi impact kepada pasukan. Jadi antara penyelesaian untuk masalah ini adalah KL City perlu cari seorang striker yang berkaliber, fitness bagus untuk season hadapan bagi compete. Kalau mereka ada seorang striker yang bagus boleh compete untuk 22 game, maka saya rasa KL City akan boleh jadi pencabar untuk Liga Super Top 3. Sebab apa? Kalau kita tengok rekod di home pada season ni, mata yang mereka kumpul sama dengan Johor Darul Takzim, iaitu 25 mata kan? Jadi itu adalah satu pencapaian yang sangat baik lah untuk KL City. Tetapi untuk away game agak mengecewakan lah untuk KL City. Jadi Boyan Hodak perlu perbaiki kelemahan ni lah untuk pastikan yang mereka boleh compete untuk top 3 pada season hadapan. Itu sahaja ulasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.